Okay, selamat pagi semua kepada semua penonton live streaming talk show Sinar Sembang Mak pada hari ini. Selamat pagi semua. Bagi yang baru menonton, sila like dan share. Bagi baru menonton, sila like dan share program kita pada hari ini. Okay, hari ini tepat 62 hari pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan kita di Malaysia, hari yang ke-62 hari. Apa input yang kita dapat selama 62 hari ini? Okey, pada hari ini adalah episod yang ketiga untuk program Singgah Sembang Mak, iaitu inisiatif Mak untuk membuat program live streaming untuk memberi ilmu kepada semua penonton. Kita sekarang ni tak boleh buat program secara berkumpul, so ini adalah salah satu cara inisiatif daripada Majlis Takat Kebangsaan untuk memberi medium untuk memberi ilmu kepada semua penonton. Okey, isian pagi ni saya nak share sedikit, nak mempromosikan program live streaming juga daripada iLead KBS Malaysia, iaitu program yang bertajuk live streaming talk show juga, menghadapi ujian dengan ketenangan, jam 11 pagi nanti. Panel jemputan iLead KBS Malaysia adalah Tuan Haji Fushim Haji Saleh, iaitu pakar motivasi yang terkenal di Malaysia ya. So siapa yang berkelapangan jam 11 pagi nanti boleh masuk dekat page iLead KBS Malaysia. Pastikan masuk dekat official page iLead KBS Malaysia untuk sama-sama kita menonton topik yang dibincangkan ataupun yang dikongsikan pada hari ini, iaitu menghadapi ujian dengan ketenangan. Okey, setiap orang dia punya resilient tu tak sama. Ada yang dapat berada dalam tenang, ada yang sangat emosi, ada yang macam masih dalam dilema macam mana ni semua. So mungkin daripada selepas menonton live streaming daripada KBS Malaysia ni mungkin boleh memberi manfaat kepada semua. So program yang kedua, live streaming yang kedua adalah daripada Perkama International, iaitu akan berlangsung jam 3 petang nanti. Okey, jangan lupa bagi sesiapa yang berkelapangan boleh masuk dalam page Perkama International untuk sama-sama menonton live streaming program live show daripada Perkama, iaitu bertajuk Daya Tahan dalam Menghadapi Norma Baharu. 3 panel yang dijemput oleh Perkama, iaitu Eksekutif Perkama tahun 2017-2019. Panel yang kedua adalah daripada Unimas. Panel yang ketiga adalah daripada ahli Perkama itu sendiri. Okey, kita nak tahu siapa panelnya. Sama-sama kita masuk page Perkama International. Okey, tanpa melengahkan masa kita. Okey, bagi yang sedang menonton ni, boleh like dan share video kita pada hari ini untuk kita meningkatkan lagi kadar penonton yang menonton ilmu kita. Semoga ini bermanfaat kepada semua penonton ya. Okey, ini merupakan episod yang ketiga untuk talk show Majlis Akad Kebangsaan, iaitu Singgah Sembang Mak. Penjenamaan dia Singgah Sembang Mak. Okey, bagi yang belum mengenali diri ini, saya Rozilia binti Richard selaku moderator untuk program talk show Singgah Sembang Mak. Okey. Nampaknya kita punya panel hari ni dah berada di konti. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan latar belakang beliau ya. Okey, hari ini panel kita dijemput khas daripada
kumpulan simpanan pekerja, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, iaitu Puan Lily Juliana binti Mohamad. Okey, beliau bertugas selama 13 tahun di KWSP HQ dan bertugas di bahagian pelaburan, ya, saya difahamkan dia bertugas di bahagian pelaburan, which is mungkin beliau akan kongsikan buat hari ini ataupun sesi yang lain berkenaan dengan apa ilmu yang beliau tahu mengenai pelaburan mungkin. Okey, beliau berasal daripada Batu Pahat, Johor dan beliau merupakan ibu kepada 4 orang cahaya mata. Okey, sekarang kita jemput panel kita ke konti pada pagi ini. Okey, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Okay. Macam mana sekarang ni kita orang cakap sekarang ni dah 62 hari kita berada dalam keadaan apa orang cakap mode yang sangat slow untuk pergerakan, tapi macam mana Puan punya pandangan mengenai situasi ini? Apa penerimaan Puan sebelum kita memulakan topik kita pada hari ini? Saya ingin tanya daripada Puan, macam mana pandangan Puan mengenai situasi yang kita alami sekarang ni? Okey. Assalamualaikum semua. Selamat pagi, selamat sejahtera. Okey, terima kasih kepada Majlis Akrab Kebangsaan kerana menjemput saya untuk berkongsi, ya, panel yang ketiga, ya, sesi yang ketiga untuk berkongsilah apa yang saya dapat melalui musim PKP, ya. Kalau ikut kiraan saya hari ini masuk hari yang ke-63. 63 sejak 63, okey. Sejak 18 Mac hari itulah, sebab kami saya memang bekerja dari rumah sepenuhnya. Okey. Apa yang saya boleh kongsikan, kalau dikatakan musim PKP ni kita rasa slow, tidak. Hanya pada minggu yang pertama saja. Dan selepas itu saya rasa lebih orang kata lebih aktif, lebih kreatif, banyaklah lebihnya. Nanti saya kongsikan. Okey. Okey, bagi yang baru menonton, terima kasih kerana singgah dekat program Majlis Ilmu kita pada hari ini. Okey. Bagi yang sebelum ni pernah menonton dan kembali menonton, terima kasih juga dengan sokongan kalian. Sokongan kalian adalah semangat kita orang untuk meneruskan majlis ilmu seperti ini. Okey, hari ini saya ingin kita nak tahu tajuk kita pada hari ini adalah hikmah COVID-19, iaitu mungkin kalau kita tengok tajuk ni, memang hikmah ni adalah kita melihat setiap permasalahan itu daripada sudut positif. Kita melihat setiap masalah tu mungkin adalah satu peluang untuk kita ke arah kebaikan. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya memberi laluan kepada Puan Lily Juliana ini dan untuk meneruskan sesi ini. Silakan Puan. Okey, terima kasih Cik Su, terima kasih, ya. Kerana banyak membantu saya untuk sesi perkongsian kali ini. Okey, kepada hari ini saya akan kongsikan iaitu hikmah COVID-19. Terlalu banyak hikmah sebenarnya, walaupun betul kita melalui perjalanan yang sukar dan sekarang ni kita melalui kehidupan new norm life, okey. Tetapi sepanjang selama 63 hari berada di musim PKP ini, terlalu banyak hikmah yang saya sendiri lalui dan juga berkongsi bersama rakan-rakan lah. Okey, antara yang saya nak kongsikan, ya, poin yang pertama saya nak kongsikan ialah hubungan suami isteri, ya, hubungan suami isteri, hubungan bersama pasangan, ya. Bila wujudnya COVID-19 ni, maka terjadilah PKP, ya, kawalan pergerakan. PKP diperketatkan dan PKP bersyarat. Jadi bila berada je PKP ni, semua diwajibkan untuk duduk di rumah. Bayangkan
kita yang selalu pergi keluar bekerja, keluar bermacam-macam aktiviti, anak-anak pergi bersekolah, tiba-tiba kita diwajibkan untuk duduk di rumah selama 24 jam. Dan selama sekiranya anda bekerja dari rumah selama 63 hari duduk di rumah. Okay. So, hikmahnya ialah pertama yang saya nak kongsikan dalam hubungan suami isteri ni ialah komunikasi. Komunikasi. Ini saya kongsikan adalah berdasarkan diri saya sendiri, ya, saya sendiri, dan juga saya berkongsi dengan rakan-rakan terlalu ramai. Ya, saya mengikuti juga live daripada sahabat-sahabat Facebook, dan juga saya juga berbicara, berbual, berwhatsapp lah, kita berkongsi cerita. Sebelum ni bila kita bukan musim PKP ya, kebiasaannya kita akan pergi bekerja, ya, suami isteri pasangan kita pergi bekerja, keluar kerja lah 8 pagi 9 balik 6 petang lebih kurang. So pagi tu mungkin kita tiada masa untuk makan sarapan bersama, dan lunch mungkin tidak lah kan, melainkan kalau anda bekerja di tempat yang sama, yes, you have a time untuk spend together. Tetapi bila kita bekerja berasingan, so masa untuk kita bersama tu adalah sangat limit. Ya, komunikasi tu juga sangat limit. Bak kata orang, macam saya sendirilah, boleh dikira dengan jari. Ya, okey, pagi, lepas tu petang tu kita balik pun kita dah uruskan anak-anak. Nak berbual di meja makan pun lebih kepada berbincang, berbicara tentang anak-anak. So untuk heart to heart dengan pasangan itu kurang. Dan bila tiba waktu malam, masing-masing dah kepenatan. Sebab besok pagi-pagi dah nak bangun pergi kerja. Jadi masa tu memang sangat-sangat limited. Tetapi bila berlakunya PKP, bila berlakunya COVID-19, ya, terjadinya PKP, maka hikmahnya ialah kita bersama dengan pasangan kita 24 jam sehari. Ya. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan masa 24 jam tu, memang kita rasa, ya Allah, susahnya, sukarnya, stresnya. Tetapi kita ni, kita mencari hikmah. Ya, pada minggu pertama berlakunya PKP tu saya dan isu COVID-19 ni memang sangat mengganggu fikiran saya, sebab kita pun manusia biasa kan. Ya Allah, saya takut tentang anak-anak saya sebab anak-anak saya masih kecil. Saya takut macam apa akan terjadi kalau saya terjangkit, apa akan terjadi kalau suami saya terjangkit. Walaupun kami duduk di rumah, tak keluar. So, dan juga pada masa itu mereka buat panic buying. So kita pun rasa, perlu ke panic buying ni? Perlu ke kita ada stok banyak di rumah? So itu semua mengganggu fikiran. Tetapi lepas seminggu tu saya terus switch. Saya cakap, kita tak boleh stay masa ni. Saya sebagai ibu, sebagai mak, sebagai isteri yang supporter kepada suami, saya tidak boleh stay untuk meratap COVID-19 tu, beratap PKP tu dengan rasa yang macam down. Tidak. Saya kena bangun. Saya kena bangun untuk anak-anak saya kena bangun untuk suami saya. So, apa yang saya buat, we start after 1 week tu, saya cakap, kita refresh. Kita search cerita-cerita yang kelakar, search cerita-cerita yang menarik, search cerita-cerita motivasi yang boleh upkan kita punya energy. So, daripada situ, so we have, I know how ada idea lah untuk buat. So first kali, this is the time untuk kita, macam saya lah, untuk kita perbaiki komunikasi antara dengan pasangan, dengan suami. Ya. So masa tu sebelum puasa kan, jadi pagi tu anak-anak belum bangun sebab dah cuti sekolah kan, jadi diorang bangun lambat lah. So kita ada masa untuk sarapan bersama. Ya. Lepas tu kita berbincang, hari ni kita nak buat apa, nak masak apa, untuk anak-anak apa. So kita ada masa untuk berdiskusi. Dan masa itu, banyak, terlalu banyak. Masa itulah baru kita satu persatu bercerita, berkomunikasi. Jadi berbincang, bukan saja berbincang tentang kita, tetapi kita berbincang tentang, bila kita di rumah, berlakunya PKP ni, kita memang terpaksa merancang banyak benda, terutamanya tentang perbelanjaan, ya, perbelanjaan makanan. So kita kena bajet betul-betul. Sebab kita tak tahu apa akan jadi kan. Memang dia masa tu dia kata 2 minggu. Dan we doesn't know. Dah macam-macam rumah kata kena lockdown. Bila lockdown memang tak boleh keluar. So kita kena beli banyak stok. So masa tu kita macam, memang memerlukan diskusi yang panjang. Perbincangan antara suami dan isteri. So jadi kita banyak berbincang. Komunikasi tu terjadi. Ya.
bukan saja untuk antara dengan pasangan tetapi berbincang tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang apa plan kita nak buat. Okay. Begitu juga dengan kita boleh wujudkan aktiviti bersama. Ya, kalau kita rasa dah tak ada macam susah berkomunikasi ni, kadang-kadang ada benda yang kita susah nak cerita, belum masa. Okey, maaf ada gangguan teknikal sebentar tadi ya. Ini disebabkan oleh network. Okay, boleh dengar? Dan sharing Puan pada pagi ini. Saya betulkan. Okey. So maaf ya, tadi ada gangguan sikit. Okay. So saya teruskan tadi, saya adalah daripada poin yang pertama iaitu berkenaan dengan hubungan suami isteri. So hubungan suami isteri saya cakap tadi dalam apa yang saya kongsikan tadi ialah aktiviti yang kita boleh buat bersama dengan pasangan kita.
Okay. So aktivitinya ialah antara yang saya boleh kongsikan ialah aktivitinya ialah memasak. Mungkin memasak ya, sebelum ni kita terlalu sibuk sebagai isteri lah. Kita sibuk untuk menjalankan memasak untuk keluarga ya, atas kekangan kerja, waktu bekerja. So sekarang ni bila kita ada masa PKP ni, kita gunakanlah untuk kita memasak bersama. Kenapa bermasak bersama? Sebab memasak ni kalau kita buat seorang-seorang kita rasa memang macam kita penat kan, jadi kita masak bersama, aktiviti bersama dengan pasangan kita, atau kalau suka memasak lah. Tetapi kalau suka mengemas, kita buatlah aktiviti bersama mengemas, macam tu. Tu antara yang saya buatlah bersama dengan pasangan saya. Okay, itu antara yang saya kongsikan bersama dengan pasangan. Selain daripada itu juga, anda boleh selain aktiviti bersama, kalau boleh bila kita work from home, suami dan isteri bekerja dari rumah. Jadi you kena ada give and take. Maksudnya sekiranya pagi ni you ada meeting, so you kena inform dengan pasangan you, I ada meeting. So you need to look after kejap. Sebab kadang-kadang bila kita bekerja ni, kadang-kadang anak datang kat kita, mama nak ni kan. Kalau kita tengah meeting tu tak boleh lah. Macam tu. Jadi kita kena beritahulah pasangan kita. So kita harap dia faham ya, apa yang kita sedang buat sekarang ni. Okay, masing-masing. Dan waktu dia juga, kita pun kena faham lah, kita pun bantu jugalah. So kita cakap, okay, dia pun ada meeting atau discussion. So kita ambil masa dengan membantu dia. Untuk melihat anak-anak lah. Okay. So dan selain daripada itu, bila hubungan suami isteri ni, kita perlu masa untuk me time. Me time tu maksudnya kita ada bersendiri. Ya, memang kita tak boleh keluar. Biasa me time ni kita keluar kan. Kalau macam saya lah, sebab saya bekerja, office saya tu dekat dengan Jalan Tan, dengan Sogo tu. So me time saya waktu Jumaat tengah hari tu. Masa tu lah saya berkeluar dengan, saya keluar lah, me time lah. Tapi bila PKP ni kita kena duduk rumah, betul tak? So me time kita adalah kita berehat lepas kita dah buat kerja tu kan. Contoh kalau kita bangun pagi macam saya saya kongsikan lah. Saya memang jenis yang morning person. Saya memang suka buat kerja bermula waktu pagi. Dan itu adalah rutin saya hari kerja ataupun hari cuti. So walaupun hari PKP ni, saya tetap jalankan waktu pagi, bangun pagi setiap hari. So saya akan bangun sebelum subuh. So saya mandi, okay, kalau saya perlu buat sarapan sebelum bulan puasa itu, saya buat sarapan dulu siap-siap. So bila my husband bangun, semua dah ready. Dan lepas tu bila kita sarapan sama-sama, lepas sarapan dan I terus masuk office. Okay, macam itulah. Jadi bila waktu pagi kita dah bangun pagi tu lah, katalah pukul 4 tengah lah kita bangun kan. So by 12 tu kita dah macam penat tau. So penat, jadi kita minta masa untuk kita berehat. So berehatlah 12 tu sehingga pukul 2 macam tu lebih kurang. Dengan solat sekali lah, solat Zuhur kan. Itulah me time kita. Jadi husband pun kadang-kadang dia perlu me time dia juga. Jadi mungkin dia nak main game ke kan, dia nak tengok movie ke. So kita pun perlu memahami me time dia. Jadi masing-masing perlu ada privacy, me time, masing-masing perlu memahami bila bekerja dari rumah. Dan insya-Allah dengan adanya PKP ni ya, hikmahnya ialah kita dapat PKP ni kita banyaklah memperbaiki hubungan suami isteri tu. Yang sebelum ni mungkin tak boleh communicate. Yang sebelum ni mungkin kita kurang aktiviti bersama sebab mungkin lebih spend time dengan anak-anak. Ataupun pasangan kita mungkin lebih spend time dengan kawan-kawan di luar, aktiviti bola ke, memancing ke kan. Kita pun mungkin aktiviti ladies out ke. Jadi bila musim PKP ni kita do together. Kita spend time together. Kita more communicate, more diskusi mungkin lebih serius tentang bajet keluarga, tentang pembelajaran anak-anak, apa yang perlu kita sediakan. So we do together. Okay. So itu adalah antara hikmah COVID-19 yang adanya PKP dalam hubungan suami isteri. Kedua yang saya nak kongsi ialah fahami anak-anak. Fahami anak-anak. Kebiasaannya. Macam saya dah ada 4 orang anak. Ya, anak saya yang sulung berumur 17 tahun dan yang kecil umur 4 tahun. Keempat-empat ni waktu 24 jam bersama pertama ialah waktu saya bersalingkan mereka pas berpantang 100 hari. Itu memang 24 jam bersama. Okay. Kali kedua ialah waktu
kita cuti sekolah. Saya ambil cuti. So 24 jam lah dengan anak-anak saya. Itulah. Dan mungkin juga musim perayaan. Kita ambil cuti seminggu. Seminggu lah dengan anak-anak. Itulah 24 jam saya dengan anak. Kami lah. Jadi tetapi dengan terjadinya COVID-19 ni, berlakunya PKP ni, maka selama 63 hari saya perlu bersama dengan anak-anak. Anak-anak di depan mata selama 24 jam sehari. Bayangkan kita yang tak biasa kan, depan anak kita 100 hari tu, lepas tu macam saya lah, kita hantar pergi nursery. Okay, lepas tu nursery, daskar, tadika, lepas tu masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah. So the time tu memang, yelah masing-masing ada aktiviti kan, sibuk dengan aktiviti mereka. Ya, kurikulum lah kan. Tuition lah, ngaji lah, kita pun sama kadang-kadang ada aktiviti kita. Maka waktu itu kita memang kurang bersama anak-anak. Tetapi bila PKP ni berlakunya, COVID-19 ni dengan wujudnya PKP ni, 24 jam dengan anak selama 63 hari, macam-macamnya kita pelajari. Kita lebih memahami anak-anak kita, kita lebih banyak komunikasi juga dengan anak-anak. Kerana mungkin selama ni mereka memendam, mereka susah nak bercerita dengan kita. Tapi bila kita banyak spend time dengan mereka, nak tak nak memang mereka perlu bercerita dengan kita. Sebab kita je ada di depan mata mereka kan. Okay, so antara ialah komunikasi lah. Mendengar mereka bercerita, mereka mengadu apa, dengar. Sebagai parents, you should hear, dengar dulu. Okay, kadang-kadang mungkin yang kita rasa nak marah sebab mungkin ada dibuat silap. Tetapi kalau sebagai apa yang saya pelajari ialah sebagai parents ni kita perlu belajar mendengar, ya, apa yang mereka cakap, dan lepas tu kita fikir, sekiranya itu adalah satu kesilapan yang besar yang kita rasa kita nak marah, tapi fikir dulu. Kita fikir dulu, adakah itu adalah berpunca daripada kita, sebab kita pun is not the perfect parents, betul tak? Mungkin kita pun ada silap kita cara mengajar dia, ataupun mungkin kita sendiri lepas pandang belum ni kan. Ataupun kita ada buat salah kepada parents kita. Kita mungkin ada buat salah dengan orang lain dan Allah gantikan dengan apa pada anak kita. Tu kita ingat dalam konsep Islam lah. Saya bukan ustazah tetapi saya memang sentiasa mengingati diri saya. Apa juga apa yang anak-anak buat adalah saya perlu fikir adakah itu adalah bersilap dan berpunca daripada saya. Dan selepas itu baru saya solution. Kadang-kadang kalau saya berasa saya boleh selesaikan, saya akan selesaikan. Kalau tidak, saya akan mencari pihak ketiga yang boleh membantu untuk selesaikan. Okay? So, komunikasi bersama anak-anak. Ya. Dan kena ingat ya, waktu ini, ya, stres di kalangan kanak-kanak sangat-sangat meningkat. Ya. Sangat-sangat. Bila saya baca, saya merisau. Saya juga risau. Saya kalau setiap tingkah laku saya bersama anak-anak tu, saya akan fikir, adakah anak aku stres? Adakah anak aku stres berada di rumah dengan aku? Adakah anak aku stres dengan apa yang aku bagi, apa juga kerja yang kita bagi? Dan so, stres tu, kerana stres tu boleh boleh menjadi berbagai-bagai perkara yang buruk boleh stres di kalangan anak-anak sebab diorang tak fikir panjang. Kalau diorang rasa diorang nak buat, diorang nak buat perkara yang tidak elok, diorang akan terus buat. Sebab mereka belum matang. Jadi kita sebagai parent memang perlu mengetahui setiap tingkah laku anak-anak kita, setiap perubahan anak-anak kita. Ya, mungkin perubahan muka, perubahan fizikal kena ambil tahu. Ya, saya memang sentiasa mengikuti perkongsian live daripada FB. Saya ada juga mengikuti Telegram dengan Ibu Ros kalau you all kenal, dan juga perkongsian daripada Nota Parenting Taufik. Ya. Okay, so selain daripada itu ialah kita perlu sentiasa bertanya apa keperluan mereka, apa kehendak mereka. Keperluan mungkin PKP, diorang tak keluar ya, macam anak saya lah. So diorang kata diorang boring lah kat rumah kan, sebab diorang sangat aktif, keluar main swimming, pergi main bola. So dia kata diorang nak handphone. Anak-anak saya memang tak ada handphone sebelum ni. So saya kata okay. So then kita parents, saya terpaksa berbincanglah dulu dengan suami. Komunikasi berlaku bersama dengan pasangan. So, kita berkata, okay, yes, okay, we can give, so, kita boleh bagi, boleh bagi telefon as kehendak mereka, tetapi apa yang kita nak juga daripada mereka. So, they need to follow the rules lah. Waktu telefon tu pagi hingga ke petang. Sebab sekarang ni pun belajar online kan, so diorang kena masuk Google Meet, diorang kena masuk quizzes. So diorang banyak gunakan handphone.
handphone. So rasa itu adalah keperluan juga untuk mereka. So kadang-kadang mereka tak faham, diorang kena tanya sendiri dengan cikgu, kan nak guna handphone parents kan. So kita bagi dekat mereka. So kat situ ada give and take. So we can give to them dan kita kita pun bagi dengan bersyarat. Memahami. So di situ boleh mengurangkan stres anak-anak kerana kita telah memenuhi kehendak mereka dan keperluan mereka. Keperluan mereka, kehendak mereka untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan mereka as well lah. Kadang-kadang daripada telefon ni YouTube kan ada hiburan untuk mereka. Mereka pun juga perlukan hiburan. Tapi kita sebagai parent kita pantau je lah. Ya. Begitu juga dengan anak-anak saya yang kecil. Ya, kadang-kadang mereka mengganggu kita, menggunakan handphone kita, mengganggu kita. Tetapi jadi kita apa yang kita buat ialah memang saya terpaksa belikan mereka. Sebelum ni memang tak ada tapi disebabkan PKP ni terpaksa belikan supaya mereka main semasa kita buat kerja. Jadi kita buat kerja ni, work from home ni tak stres sebab anak-anak kita dia main sendiri. Tetapi mereka berada di sekeliling kita. Mereka ada sendiri. Jadi kita tahulah apa yang kita buat, apa yang mereka tengok. Dan kita downloadkanlah games yang berusulkan pendidikan, education. So untuk mungkin colouring, mungkin numbering, mungkin alphabet. So from that anak kita pun belajar. Diorang tak pergi tadika kan, diorang tak pergi tadika kan, so diorang belajar. Anak saya umur 4 dan 5 tahun, so mereka pun belajar from that. Dan kita pun tak stres sebab orang tak merengek nak mengganggu kita punya tools untuk bekerja dari rumah. So kat situ, antara kita dengan anak-anak insyaAllah. PKP, hikmah daripada COVID-19 terjadinya PKP, maka kita dapat spend time a lot dengan anak-anak kita di rumah, kita lebih memahami. Sebab kalau macam saya ada 4 orang anak, so nak memahami seorang-seorang tu memerlukan masa. Bukan hari ni you beranak dia perlu faham dia punya perangai daripada sekarang sampai umur dia 10 tahun, 20 tahun macam tu. No, setiap umur tu dia ada keunikan mereka sendiri. Kita sebagai parent, kalau kita yang tidak memahami mereka, siapa lagi? Kita lah sebagai parent untuk memahami mereka. Ya, okey. Poin yang seterusnya ialah aktiviti bersama keluarga. So masa ni lah kita nak buat aktiviti bersama keluarga. Mungkin masa sebelum ni sangat-sangat limited. Ya, sangat-sangat limited. Kalau kita keluar pun mungkin kita keluar pergi makan, pergi shopping maybe. Ya, aktiviti bersama keluarga tu di dalam rumah. Ataupun mungkin kita keluar pun mungkinlah berbasikal ke adalah. Tapi ini lebih banyak masa. 24 jam sehari. Selama 63 hari, bayangkan. So kita buat aktiviti bersama di rumah. Contohnya, ya, kita bergotong royong mengemas rumah, ya. Kita sekarang ni musim bulan puasa ni kita sama-sama buat penyediaan untuk buka, untuk bersahur, dan yalah aktiviti bersama keluarga, bersama anak-anak. Kan kita macam saya sebagai mak, anak saya yang remaja tu kita ajar dia memasak, ya, mengemas rumah, menguruskan diri. Kerana kita tak tahu, ya, kita nak mereka walaupun mereka tak duduk asrama, kita nak mereka teratur sama seperti duduk di asrama. So lepas bangun tidur buat apa, kemas bilik, buat apa, mandi, basuh baju, sedai baju, dan untuk thing yang diorang akan buat sama macam dekat asrama. Dan lepas tu petang kita mungkin ajar mereka untuk memasak yang simple-simple, yang mereka boleh survive sekiranya waktu PKP ni parents mereka kena keluar pergi bekerja. Tapi setakat ni belum lagi lah, ya. Begitulah. So antara aktiviti yang boleh kita buat bersama. Dan begitu juga dengan ambil kesempatan bulan puasa ni, kita buat ialah solat berjemaah, ngaji bersama, solat tarawih bersama, ya. Itu adalah aktiviti. Sebab sebelum ni mungkin kita mengaji di rumah ustaz atau ustazah ataupun di pusat pengajian Islam, tempat hafazan. So sekarang ni kita mengaji. Dari situ kita tahu anak kita, dia ni pandai, dia ni advance tentang hafazan, dia ni advance tentang tajwid. Yes, we know. Sebab sebelum ni mungkin kita tak perasan. So kita have a plan untuk plan ahead untuk anak kita ni. Mungkin kita masukkan di kelas sekolah hafazan, hafiz ke tahfiz ke. Okay, mungkin anak kita ni dia lebih suka kepada tajwid, dia tak suka hafazan. So kita bawa dia ke mana? Daripada situ contohnya lah, ya. Dan kita boleh ajar, kalau anak lelaki kita boleh ajar menjadi imam. Itu aktiviti bersama keluarga. Okay. Dan last kali ialah jadilah ibu bapa yang hebat. Masa ni lah you nak tunjukkan you adalah ibu bapa yang hebat. Ibu bapa yang hebat bersama anak-anak, bersama keluarga. So diorang kata, rupanya mama ni macam ni. Rupanya sebab diorang nampak kita bekerja di rumah kan, macam hari ni. Okay, sebenarnya saya sentiasa ada sesi live macam ni. Ya, saya memang banyak kali ada, bukan bersama akrab je, saya adalah dengan NGO lain, dengan grup lain, ya. Saya berkongsi.
So mereka nampak, oh mama dia boleh cakap macam ni, mama dia boleh keluar dekat FB Live, okay, mama dia boleh buat kerja macam ni. So kita tunjukkan ke anak-anak kita, kita adalah ibu bapa yang hebat. So antara ibu bapa yang hebat ialah mereka mempunyai jadual yang teratur. Okay, dia kata, oh mama ni teratur lah, lepas ni buat ni, lepas ni. So jadual waktu yang teratur untuk keluarga. Macam tu. So jadi tunjukkanlah kepada mereka, kita adalah ibu bapa mereka yang hebat. Kita adalah menjadi idola mereka satu hari nanti. Dan walaupun apa terjadi, mereka mencari kita dulu. Apa juga yang diorang nak kongsikan, apa juga yang diorang nak tanya, apa juga yang diorang nak minta pendapat, mereka akan cari dulu adalah kita ibu bapa mereka yang hebat ni. Itu yang saya selalu nak terapkan dalam saya punya dirilah. Saya nak, sebab sekarang ni ada pengaduan daripada parents ialah mereka anak-anak lebih suka mencari orang luar, mencari kawan-kawan, mencari orang luar lah, ya, daripada ibu bapa sendiri. Sedangkan kadang-kadang itu mungkin perkara yang kita rasa tidak perlu orang luar tahu. So sepatutnya parents je yang tahu dulu. Jadi jadi kita nak, saya sendiri sebagai ibu, saya nak kalau apa terjadi pun pada anak-anak saya, mereka mencari saya dulu. So hikmahnya COVID-19 ni, terjadinya PKP ni, maka spend time together bersama keluarga tu lebih banyak masa, lebih banyak quality time, okay, lebih banyak aktiviti bersama. Kita sebagai ibu, sebagai mak lebih kreatif sebab kita sentiasa nak anak-anak kita supaya buat sesuatu yang different setiap hari. Tak boleh buat benda yang sama. Kita tak naklah buat benda yang sama. Mungkin hari ni Isnin sampai Khamis anak saya kena ada kelas online. Okay, so kita memang kena ikutlah waktu belajar dia semua. So Jumaat tu kita buat lain. So apalah, mungkin solat Jumaat Zuhur, lepas tu kita baca tahlil ke, macam itulah, solat hajat ke, ataupun petang tu kita buat drawing, kita buat colouring bersama-sama. Okay, ataupun kita karaoke, macam itulah, aktiviti kreatif, very kreatif, ya. Ataupun kita boleh buat senaman di rumah, buat TikTok. Itu kreativiti as a parents untuk anak-anak, aktiviti bersama, menjadi ibu bapa yang hebat. Ya, itu adalah yang saya rasa hikmah yang saya kongsikan, bagaimana kita mencari setiap perkara yang berlaku tu secara positif. Ya, kekalkan diri dalam positive way, positive mind, positive heart, ya, positive mind, positive heart, sentiasa berada dalam keadaan positif supaya apa yang berlaku di depan kita ni kita boleh tangani, kita boleh hadap. Okay, so itu 4 poin yang saya nak kongsikan pagi ni. Okay, so saya buka kepada Cik Su sekiranya ada apa-apa yang nak diajukan ataupun kita boleh tamatkan ke sesi ni ke macam mana? Tak dengar Cik Su? Sorry, saya tak dengar. Okay, maaf ada masalah teknikal sebentar tapi ada dengar. Okay, sebelum perkongsian yang sangat menarik. Memang COVID-19 ni hikmahnya besar kepada keluarga, meluangkan masa kepada keluarga. Okay, saya nak sebelum sesi pengumuman tak ada soalan daripada penonton, tapi saya nak minta tak ada soalan daripada penonton, tapi sebelum kita menamatkan sesi ni, saya nak minta Cik Su bagi nasihat kepada anak-anak ke, especially anak-anak lah patutnya, untuk keadaan dalam masa COVID-19. Kalau kita nak give advice to parents, maybe parents ada apa sendiri, tapi anak-anak yang sebenarnya perlu nasihat. Apa nasihat Puan Lily Juliana kepada anak-anak sepanjang COVID-19 ini? Nasihat kepada anak-anak ya. Untuk anak-anak di luar sana, ya, anak-anak yang sangat-sangat positif, sangat-sangat baik, ya, sangat-sangat aktif, ya,
untuk anak-anak semua, ya, sebab saya memang sangat mementingkan orang kata kebajikan, keperluan anak-anak saya. Ya, samalah saya pun menganggap anak-anak di luar sana itu juga penting untuk parents masing-masing. Banyakkan masa untuk duduk di rumah. Jangan rasa untuk nak keluar. Manfaatkan masa di rumah. Cuba anda luahkan kalau you nak rasa apa. Kalau adik-adik rasa, anak-anak rasa nak apa, mungkin nak makan apa. Ya, sekarang ni saya rasa lagi sedang kita nak mencari apa makanan yang mungkin anak-anak nak. Kalau saya memang suka tanya, nak makan apa, nak buka apa, saya suka macam tu. Okey, ataupun anda rasa anak perlukan bahan bacaan, komik, contohnya, ya kan? So kita boleh find out sekarang ni. Ataupun anda perlukan masa untuk keluar, ya mungkin boleh kita benarkan, tetapi di rumah saja, di kawasan rumah saja, sebab kita tak boleh keluar. Ataupun memang diorang nak keluar sangat. So macam saya yang remaja yang kecil tu memang tak boleh lah, kita memang tak boleh nak bawa. So yang remaja saya cakap okey lah. Mungkin satu hari macam si abang tu, esok baba bawa awak lah keluar seorang. So kita cuba ceritakan pada parents kita apa yang kita nak. Jangan pendam sendiri, cuba. Ya, mungkin pada masa ini mak dengan ayah tidak dapat memberi sepenuhnya kehendak kita. Tetapi cuba ceritakan, cuba luahkan. Jangan pendam sendiri. Sentiasa berkongsi cerita apa saja. Sebab di rumah lah masa inilah you nak bersama dengan parent, masa inilah you nak macam bonding time dengan parents you all. Okey, seterusnya terima kasih Puan Su. Terima kasih Puan Su. So, bagi yang baru menonton, mungkin tadi tengah ada meeting ke, so hari ni hari bekerja kan. Kebaikan buat live stream ni, dia recorded dalam Facebook. So boleh tengok bila-bila masa, kalau terlepas dekat korang ni, boleh tengok lagi lepas ni. Bagi yang mungkin tak sempat tadi nak tengok sebab nak prepare, nak keluar pergi barang ke apa ke, boleh tengok lepas ni. Sebab based on perkongsian daripada Puan Lily Jelena tadi, dia punya isi dia COVID-19 ni adalah sangat bermanfaat kepada keluarga. Penggulungan yang boleh saya buat daripada 4 isi hikmah COVID-19 adalah dia dari segi hubungan dengan suami isteri, kita dapat memahami anak-anak kita. Yang ketiga adalah daripada aktiviti keluarga, kita boleh buat sekarang ni lebih banyak masa dengan keluarga. Mungkin kita boleh sebelum ni kita tak ada masa disebabkan kekangan masa, kita banyak meluangkan masa dengan kerja-kerja di luar. So sekarang ni dengan adanya peluang yang ada ni, kita boleh melakukan banyak aktiviti dengan keluarga. Isi yang keempat adalah kita boleh memperbaiki diri kita untuk menjadi ibu bapa yang hebat. Okey, terima kasih Puan Su dengan perkongsian sebentar tadi. So sebelum nak mengakhiri program sesi live streaming show kita pada pagi ini, ingin saya berkongsi satu quote yang mungkin boleh menjadi panduan kepada kita, iaitu daripada Dr. Seuss. Dr. Seuss, sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Okey, maksudnya hargai masa yang ada ini sebaik-baiknya sehingga kita nanti suatu hari nanti nikmat itu ditarik. So dalam masa yang ada ni, kita cherish the moment so that kita tak menyesal sedetik pun. So terima kasih dengan perkongsian hari ini Puan Su. Terima kasih menjadi panel kita pada hari ini. Semoga sesi perkongsian talk show hari ini bermanfaat kepada semua di luar sana. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga majlis ilmu ini bukan sahaja bermanfaat kepada kita, tetapi orang yang di luar sana. Tolong sampaikan mesej ini kepada